الحمد لله رب العالمين القائل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين القائل والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أما بعد. Hadirin yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada satu kali seorang lelaki ia berkata pada Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah salah seorang terguru imam mazhab Hanafi. Seorang lelaki itu dia berkata kepada Abu Hanifah, ittaqillah, takutlah olehmu kepada Allah, takwalah olehmu kepada Allah. Di situlah Abu Hanifah dia bergetar, lagi dia pucat kesi rupa dia tu. Orang kata kepada dia ittaqillah, dia tu jadi bergetar, lagi pucat kesi, jadi kuning rupa dia tu. Subhanallah. Kemudian dia menunduk, patuh, setia. Lagi ia berkata, jazakallahu khairan, semoga Allah balas baik kepada kamu. Alangkah kita semua manusia ni setiap waktu perlu pada orang yang kata kepada kita upama yang dikatakan itu, dia itu ittaqillah. Jadi salah satu sikap orang zaman dulu, terutama puru seperti mana Abu Hanifah ni, orang kata kepada dia tu ittaqillah, dua perkara. Satunya petik keria dia tu jadi pucat, bergetar. Di samping ia terima kasih ke atas orang yang kata kepada dia wibat ingat teh. Ini salah satu kelakuan yang patut kita ada macam-macam ni, kita mentayangkan ke atas diri kita deh. Apabila orang kata kepada kita ittaqillah, kita pun jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma utitum min syai'in, kamu tidaklah kamu diberikan, diperolehi sesuatu perkara, tak adaklah kamu yang dapat kurniaan daripada Allah sesuatu pun kecuali perkara tu adalah mata'ul hayatid dunya, untuk kesenangan di atas dunia ni, wa zinatuha, dan perhiasan. Dah, segala-gala yang diberi kepada kamu tu, segala-gala tu suatu, jangan kata banyak, satu perkara tu itu demi untuk kesenangan kamu, keindahan bagi kamu. Tetapi jangan lupa, wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa saja yang ada, masih ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik lagi, lebih lanjutan. Afala ta'qilun, tidaklah kamu seorang yang berakal. Jadi kita yang dikasih sekalian, tidak syak lagi kata kita ni ada akal fikiran belaka, tetapi gunakan akal fikiran yang sebagai sumbun saat ni ialah kita selalu terasa kata yang mana masih ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih baki. Siapa tahap tu Masya Allah, sumpun adalah kita di segi seorang kita ni selaku seorang hamba yang soleh pada Allah. Lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia banding, demi Allah tidaklah dunia ni nisbah pada akhirat kecuali seperti mana seorang kamu tu dia celup telunjuk jari dia dalam air laut, lepas tu dia akik jari dia tu, apa saja hal lekat di jari dia saat ni air, itulah segala-gala hak Tuhan beri kepada dia di atas dunia ni. Manakala yang laut itu adalah yang masih ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu celup jari tunjuk kita dalam laut, lepas tu kita akik.
Akik di jari kita tu lekat senyap mana air. Hak tu kekayaan kita di atas dunia, hak lekat di jari kita banding pada kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada kita tu, iaitu luah laut. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ia berkata, ya qaum, wahai qaum, raqibullah, perhatilah Allah Subhanahu Wa Taala, mai perhati baik-baik, celak mata kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Perhati, beringat baik-baik, kerana ya satu detik masanya khabar-khabar buah kelipar. Buah kelipar tu pejam mata tu, celak mata di sana, di alam lain dah ledak. Apabila kita kata buah kelipar, masa hak kelipar, winati hak kelipar saat ni itu, ya pramak, jangan duk pramak situ tu. Kerana celak-celak mata dia, pejam mata di situ tu, sekelip mata pejam situ, celak-celak di sana dah ledak. Celak di sana tu gapo gatik sapi yang bagi kita cedek gapo gatik, ada gapo keburuk ke kita, situlah. Maka Mujahid bin Jabr, salah seorang tok guru tafsir di kalangan orang tabi'in, dia kata al-faqih memang orang yang reti sungguh kau cai ciwik dia tu ialah orang yang takut kepada Allah, sekalipun dia sedikit ilmu pengetahuan dia tu dia sikit, tetapi apabila dia takut kepada Allah, maka orang itulah orang yang faqih, orang kau cai, yang panggil kuam lab hak ciwik dia, rahsia hak ciwik dia. Wal jahil, dan orang jahil itu ialah orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun ilmu dia banyak. Ilmu banyak tak ada nak di segi pakai ilmu tu. Ilmu sikit pun tak ada hal dek patenakan tuan dia semua, tetapi di segi sehari demi sehari, satu ketika pada satu ketika, ia amat mati dengan orang panggil hidup dia. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ia berkata, kemuncak ilmu pengetahuan, piramid kepala kemuncak top kuamru sani ialah kita takut kepada Allah. Seimbang dengan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ia berkata kepada anak dia Al-Hasan, Ali bin Abi Talib ia kata kepada anak dia Al-Hasan sebagai pesanan, ia kata, kun fid dunya bi badanika, adalah duduklah olehmu di atas dunia ni, jadilah olehmu di atas dunia ni dengan tubuh badan. Deh, kita tangyu kita ni di atas dunia ni dengan tubuh badan, wa fil akhirati bi qalbi, dan di hati kita tu akhirat. Kita duk kerja di mana-mana tempat saja, kita berada di atas dunia, tetapi hati kita duduk tergantung dengan akhirat. Sama ada kita istighfar dalam hati kita, maupun kita duk subhanallah dalam hati kita, ikutlah pentingnya. Jadi ia panggil cetenakan kita, cetenakan akhirat. Kuamcing kita hak percubaan kita berada di atas dunia. Nawatlah mana nak jadi timel waktu tu, kuamcing kita di atas dunia, cetenakan kita duduk di akhirat. Hak tu ia panggil basirah. Sufyan Ats-Tsauri sekali lagi ia berkata, kalulah keyakinan itu mancai dan yakin terjatuh pada hati kita seperti mana yang dikanaki, nascaya hati kita tu terubah rindu nak menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata yakin kata adanya hari akhirat dan balasan-balasan yang baik, hati kita tu galak rasa nak terubah nak pergi akhirat belah-belah. Hal keadaan masih kita berada di atas dunia ni. Syekhul Islam bin Ibnu Taimiyah rahimahullah dia kata, tidak syak lagi rocak ilmu saat ni sangat-sangat besar di segi rocak. Ada berbagai-bagai rocak, tetapi rocak ilmu saat ni sedap. Kerana apa? Kerana rocak ni tu yang masih baki setelah mana kita mati, dok lagi rocak. Kalau rocak makan kita tidur dia habis dah. Rocak minumnya kita tidur dia habis dah. Tapi rocak ilmu pengetahuan, walaupun kita meninggal dunia mati dah, dia panggil ilmun yuntafa'u bihi, sebagai perakan ciwik kita tu, situlah yang jadi dak-dak, kemudian yang bermanfaat pada kita di akhirat, iaitu rocak kita ilmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
lagi kita beramal dengannya sebagai iman kita dengan perkara-perkara itu. Ibn Taymiyah dia pesan lagi, dia kata, barang siapa yang belajar ilmu pengetahuan yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala para rasulnya, dan yang mengaji itu kerana wajah Allah Subhanahu Wa Taala, orang riaru, orang sawang kuamru sani demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu duduk dalam martabat as-siddiqin, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Tu martabat orang cari ilmu, menuntut ilmu pengetahuan kerana Allah, tiap radab dia tu tiap umpama as-siddiqin. Tualang as-siddiqin siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita mai dengar sejarah Abu Bakar Siddiq, wasa pecah dia, wasa ingin nak jadi niksai kita tu upama niksai Abu Bakar Siddiq. Tetapi tu habwi pada tempat yang lain, iaitu apabila kita menuntut ilmu pengetahuan saat ini demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat tanak seperti mana tanak as-siddiqin, seperti mana contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, aku lalu di satu ayat dalam Quran, aku reti faham makna dia tu kok, maka aku cita-cita semua orang tu reti seperti mana aku reti. Ini yang panggil, orang panggil gapo dia ni, prasoe ataupun niksai ataupun udumkan seorang yang mana nak kebaikan kepada masyarakat, nak kebaikan kepada sangkum, nak kebaikan kepada ummah. Ya reti kuamai ayat Al-Quran saat ni, ya aja boleh nak semua pakat reti seperti mana dia reti. Subhanallah, jiwa yang demikian ni jiwa ahlul jannah tidak syak lagi. Amr bin al-As radhiyallahu anhu ia berkata, siapa dia baca Quran maka dia tergolong dalam golongan kenabian, tetapi ia tidak diwahyukan atas dia. Orang suka baca Quran, orang buat halaqah Al-Quranul Karim, wongkan tu wongkan an-nubuwah dah, tetapi wahyu tu tak ada marilah, sebab wahyu akhir sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak dia Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma ia berkata, setiap ayat pada Al-Quran, satu ayat pada Al-Quran berarti satu degree dalam syurga, satu darjat dalam syurga, dan cahaya kesinaran di rumah tangga. Ayat saat ni satu degree dalam syurga, kesinaran di rumah tangga kita. Masya Allah, la quwwata illa billah. Lepas tu kita mari pula dah kecek bab sedekah. Sedekah ni apa dia? Dia panggil teman rapi dengan kita tu dari segi polabun. Tu makna kata sedekah. Sedekah polabun kita tu, kita dah berdiri balah ni, pahala ganjaran kita tu mai jadi hipik kelecik dengan kita, tu dia panggil sedekah, daripada as-sadaqah. Dan sebaik-baik sedekah ada banyak. Sebaik-baik sedekah sana ialah kita minum kepada orang, kita gapo dia ni, kita sedekah kau kita duk segar, kau kita duk sayang kebagai, tetapi kita tosu dan kita lawe dengan jiwa kita saat ni nak keluar juga, nak orang panggil nak tengkis jiwa kita, jiwa hak saya, hak kopi, hak kedekut sana. Tu di antara sebaik-baik sedekah. Pas satu lagi, sebaik-baik sedekah ialah kita mengajar seorang yang tidak tahu, kita mengajar seorang yang jahil, dan kita gerak seorang yang lalai. Tu di antara pahala sedekah yang paling tinggi juga. Sedekah minum ke orang, sedekah kau kita dah sihat. Lah mana kita mari tengok, mari tiap tahu kata kau kita dah sihat saat ni, saya kepada mata benda kita, tetapi kita lawe. Upama hak tu kita hajar seorang yang jahil, kita gerak seorang yang lalai. Upama hak saat ni dari segi pahala ganjaran, dari segi kelebihan sedekah itu. Dan juga satu ketika dilihat dalam mimpi seorang yang bernama Abu Mansur Muhammad al-Baghdadi, setelah dia mati, keluarga dia dan kaum kerabat dia mimpi. Mimpi terdapat kata, gapokah mu dapat setelah mana mu mati wahai Abu Mansur? Dia jawab kata, Allah Subhanahu Taala mengampunkan kepada aku dengan aku mengajar kanak-kanak akan suratul Fatihah. Kelebihan aku mengajar kepada kanak-kanak suratul Fatihah,
menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala apung pada aku segala-gala, maka aku duduk dalam keadaan senengnya. Maka yang dikasih sekalian, janganlah sama sekali kita beri ajaran surah Fatihah pada orang yang lain, lebih-lebih lagi anak kita, kerana dengan surah Fatihah ninglah anak kita akan semaya selanjut hidup dia tu. Anak kita tantir dia main belajar, dia mengajar, dia belajar surah Fatihah, dia baca, dia semaya, siapa dia boleh anak cucu cicit selama mana dia hidup anak kita tu lagi akan datang baru mula jadi anak kita sepanjang hidup dia. Pas dia boleh anak jadi cucu pada kita, kalau dia masih hidup lagi dia boleh cicit. Semua tu duk tiklak pada kita, pahala kita mengajar anak kita surah Fatihah. Walaupun kita kata tak pandai, terpaksa kita nak bagi anak kita pada orang yang mengajar qiraati ataupun di mana-mana tempat nak baca Fatihah, tak ada salah. Kita ajar dia boleh baca tu dulu surah Fatihah, lepas tu nak betuk dia panjang panak nak wakah tu serah pada hak tok guru qiraati, tok guru Quran tu pula. Tetapi buka mulut dia dengan Fatihah, we ambil gebuk kita kerana anak kita ya dialah akan baca surah Fatihah ni sepanjang hidup. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, sangat-sangat keji, sangat-sangat benar makruh seorang lelaki itu, seorang sani apabila ia bangun nak sembahyang hal keadaan ia panggil gapo ni nampak malah, nampak lemah, tu benar keji. Tetapi dipatutlah segia bagi dia tu ia bangun nak sembahyang saat ni hal keadaan tu terlapan wajah dia tu sangat dia kanak nak sembahyang lagi mikwam suk dalam hadiah semaya, kerana dia munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang dihadapan dia, mengampung pada dia, sahut doa-doa dia. Hatu nak jadi kita dia panggil perasaan kita nak bangun semaya, jangan jadi bangun dengan hal keadaan wasa sepengah parak, wasa kata baban ni situ. Kerana kita apabila kita semaya saat ni kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia sedang nak apung pada kita dan nak terima doa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadtu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin al-Qail wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibnas sayyiat dhalika dhikra lidh-dhakirin wassalatu wassalamu ala rasulillahil mab'uthi rahmatan lil alamin al-Qail man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wa man hamma bisayyi'atin fa'amilha kutibat lahu 'ashran ila 700 dha'fin wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab wa in 'amilha kutibat. Amma ba'd. An Abi Dharr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang dikasihi sekalian, dia kata tolonglah dirimu dengan dirimu. Kita cuai tuan kita tolong diri kita saat ni di atas keburukan kejahatan kita hak lepas dengan kebaikan kita hak pacuban. Segala-gala keburukan kita saat ni hak benar lepas, hak kecemaran kekotoran kita hak benar lepas saat ni, kita mau tolong diri kita sendiri untuk nak basuh tu dengan kebajikan hak pacuban. Kerana tidaklah suatu perkara yang lebih nak jadi menghapuskan sayyi'ah yang telah lalu seperti mana hasanah yang hak sekarang. Dan aku terdapat benar ni pada buku suci Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan ketahuilah wahai yang dikasihi sekalian, seperti mana disebut oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, ketahuilah seawal-awal godok iblis ke atas seorang manusia saat ni yang menyekat tak sewa jadi mengaji, tak sewa jadi temu. Kalau dia lawe hak mengaji pun
ya dok elok nak jadi ngaji hak tak terpakai, ngaji hak pasal hak meleweng daripada garisan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula tak ni ya tak sewa jadi segan nak ngaji. Tu godok setan. Bawa sang ngaji jadi kanak nak ngaji pula dah. Ya setan jadi pelan nak jadi beberan. Tak sewa temu jalan hak lurus. La haula wala quwata illa. La haula wala quwata illa billah. Sebab gapo? Sebab ilmu itu adalah nur. Apabila digelapkan cahaya itu, maka dok belago bobak belago dinding belago. Habis tak ada belaga kepala lutut kita sendiri. Habis tak ada dalam keadaan gelap. Kita apabila kita ada gelap, cobakan kita mai tolong kita gelap dah. Ke belaga dinding, ke belaga gotu, ke belaga gani hak ning lah hak syaitan dia kanak hal keadaan kita yang menyekatkan kita daripada menuntut ilmu pengetahuan. Maka apabila kita dah dapat wasa ilmu hak cocok dengan hati kita, hak sebenar dah yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut kita mengucap terima kasih kepada Allah dalam arti kata alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Salman Al-Farisi dia kata kepada Jarir radhiyallahu anhu, mutahu gedak kegelapan api neraka, duduk dalam suasana gelap daripada api neraka, tahu gedak? Dia jawab kata dak, aku tak tahu. Balah mana? Dia kata sebab kegelapan yang kamu pasti ada di dalam neraka sana ialah muat nyanyi muzalim pada manusia. Balas muzalim pada manusia, lo ni tu kita sakjai. Lagi kedatangan tu hak gulawe kita tu dia sakjai ganti pada kita, tetapi subhanallah situlah tak ada tempat jalan yang ukar. Dan Sufyan bin Dinar rahimahullah dia kata kepada Abu Bashir, cuba royak gatik balah mana orang hak zaman dulu tu dulu saat ni tu senilah mana. Dia jawab kata mereka saat ni buat sikit ya. Benar-benar yang panggil bau-bau leg-leg noi-noi sikit-sikit gitu mau, tetapi terdapat ganjaran banyak. Pahaya tanya kok mana lah buat benar sikit tetapi dapat ganjaran banyak. Sebab dia kata dengan selamat sejahtera hati, dada terlapan, tak ada jadi wasang menyakiti kepada saudara, tak ada jadi berdeki, tak ada kata berasa hati, tak ada gapo hatulah. Situ tu apabila ya seni sini ya putih sini, masuk sikit pun ya lekat, masuk sikit hak molek pun ya lekat. Tak seperti mana hak hati hitam, masuk pun dok bidah, masuk hak bidah. Nauzubillah min zalik. Oleh itu dia dikasih sekalian, taufik ni merupakan harga yang paling mahal sekali. Sebab gapo? Sebab ia sebut dalam Quran sekali ya benar taufik. Benar taufik saat ni sekali ia sebut dalam Quran, dalam arti kata perkara tu sangat mahal. Gapo sebut balah mana? Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sinilah ijmu' ulama semua bahwasanya selawat kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan fardu wajib ke atas seorang muslim. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa Nabi saling, Rabbi a'inni wa la tu'in 'alayya wansurni wa la tansur 'alayya wamkurli wa la tamkur 'alayya wahdini wa yassiril huda li wansurni 'ala man bagha 'alayya Allahumma ij'alni laka syakiran laka dhakiran laka rahiban laka mutwa'an Allahumma ilaika mukhbitan aw miniba Rabbi taqabbal Rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qalbana wa saddid lisanana waslul sakhimata qulubina Allahumma inna laka ibadan fi Gazzah yarjuna nasrak fansurhum wa yantaziruna farajak fabashshirhum wa yas'aluna rahmatak farhamhum ويرجون عافيتك فعافهم ويحبون كرمك فأكرمهم ويأملون جبرك فاجبرهم ويتوسلون لطفك فالطف بهم يا عزيز يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب